محمد العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam acara kita sebulan sekali pada minggu yang kedua untuk kita meneruskan pengajian ilmiah kita dalam bab menghalusi solat, ya. Para hadirin Allah sekalian, pada bulan yang lalu saya telah bahaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan salat. Jadi secara umumnya mudah-mudahan insya-Allah dapatlah kita jelaskan perkara-perkara yang berkaitan, dan secara umumnya saya menyebutkan secara ringkas sekali lagi, iaitu perkara yang membatalkan salat ialah bila kita bercakap dalam solat, ya. Kalau dengan sengaja kita cakap, kita tahu benda tu haram. Kalau kita cakap boleh batal solat, kita tahu dan sengaja kita buat, maka batallah sembahyang kita walau dengan satu huruf sekalipun, ya. Pasal apa? Contohnya bila kita kata qi dalam bahasa Arab, qaf, qi, ya. Qi ni dalam bahasa Arab walaupun satu huruf ada makna. Makna jaga-jaga. Jadi walaupun satu huruf batal. Sebab kita tahu benda tu tak boleh. Ya, melainkan orang terlupa, tersasul, tak tahu. Ini dia, ya. Maka diberi kelonggaran sampai kalau dia bercakap tidak melebihi 6 perkataan, maka masih lagi diharuskan. Kalau lebih 6 perkataan pun sudah dianggap sebagai batal, ya. Kenapa 6 perkataan? Saya dah terangkan sebelum ni dalam hadis Dzul Yadain. Seorang sahabat dia tanya Nabi SAW. Nabi terlupa sebagai manusia biasa, manusia lah maksud saya, bangsa manusia macam kita ni, ada hikmah Nabi terlupa. Bila Nabi terlupa, tuan-tuan, kita belajar. Ya, bila Nabi dah bagi salam, patut sembahyang 4 rakaat. Sembahyang asar, Nabi sembahyang 2 rakaat saja. Lepas Nabi bagi salam, ada sahabat tegur, berlaku perbualan. Jadi lepas tu bila Nabi confirm, Nabi memang sahaja sembahyang 2 rakaat, maka Nabi pun bangun, terus takbir, masuk rakaat ketiga. Tak ada niat-niat lagi, terus masuk rakaat ketiga. Jadi bila ulama tengok, kaji dalam hadis tersebut, Nabi bercakap yes, tapi tak melebihi 6 perkataan. Jadi itu datangnya 6 perkataan kat situ, ya. Kemudian tidak boleh melakukan perbuatan, ya, yang bergerak 3 kali berturut-turut, perbuatan anggota. Bukan yang kecil. Kalau jari ni kita garuk tak ada apa-apa. Tapi kalau berlaku perbuatan gerak 3 kali berturut-turut, boleh batal. Ya, macam mana kalau dia lompat high jump terus sampai depan, pop, satu kali lompat sampai depan, fatwa ulama kita kata batal. Pasal apa? Itu menunjukkan perbuatan yang banyak, walaupun sekali dia buat, ya. Okey, kemudian apabila tengah bersolat datang hadas, terlepas angin, ya, ataupun teringat dia belum mandi hadas, ini semua confirm batal solat kita, ya. Dan kemudian keempat, terkena najis, ya. Saya ringkaskan sebab kita dah bahas bulan lepas. Tengah-tengah semayang, tuan-tuan, ada terkena najis dekat pakaian ataupun tubuh badan. Terkena najis ada 2. Satu, najis al-ma'fu anhu, najis dimaafkan. Contohnya tai cicak, keras, jatuh, cepat-cepat kita ketis. Jangan ketis kat orang sebelah, ya. Ketis, jatuh, okey, tak ada apa-apa. Tapi kalau jatuh tai burung, bok banyak gini, ataupun tengah-tengah semayang anak kita datang belakang kita, dia stun atas kita, sekali dia muntah kat baju kita, ini semua confirm batal. Sebab apa? Najis yang tak dapat dimaafkan lagi, ya. Okey, kemudian terbuka aurat, ya. Tengah-tengah semayang kita terbuka aurat, tengah-tengah semayang, alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, teruslah kipas ni nombor 5, pop, full plus, buka zap, kain terangkat. Okey, kalau cepat-cepat tutup okey. Kalau terangkat, dia biarkan 3 saat supaya sejuk sikit, baru dia tutup, batal. Faham, Kadang kita dah terangkat, macam sedap pula. Sekejap, baru kita tutup. Ini batal, tak boleh. Kalau cepat-cepat tutup, okey, on the spot.
Tapi kalau dalam fatwa ulama-ulama Syafi'i cakap, kalau perbuatan orang lain, contohnya anak kita, dalam kitab fikir kata monyet tengah-tengah semayang dekat dalam rumah, ada monyet dekat kampung masuk, dia tarik kain kita. Itu fatwa ulama kita kebanyakan kata batal. Pasal apa? Itu perbuatan yang disengajakan walaupun perbuatan orang lain. Tapi kalau kipas angin, itu tak sengaja, umum. Tapi cepat-cepat tutup. Okey. Lalu kemudiannya berubah niat tengah-tengah semayang, ya, kita gantungkan niat kita. Ini semayang ni, ini handphone letak tepi. Kalaulah orang rumah telefon, aku akan angkat. Ya, pasal apa? Pasal takut bini. Kan? Itu je, TB, penyakit takut bini. Bini kau menggetar-getar. Tang berletak, alamak, Kak Mani turun cakap dah takut. Ini nama TB, ya. Kalau imam ke bila telefon, buat bodoh je lah, tak apa-apa. Tapi kalau bini telefon, bergetar, tak boleh, cepat-cepat kena angkat. Ni nombor satu bini. Okey. Dia tengah-tengah semayang, kalau orang rumah call, mesti nak kena batalkan, terus angkat. Maknanya dia gantungkan niat dia dengan telefon. Ini pun tidak boleh, tidak sah. Ya. Okey, baik. Itulah antara perkara yang boleh kita terus makan dan minum lah. Ya. Termasuklah makan dan minum, benda-benda yang kita makan sebelum kita semayang, celah-celah gigi ni, kita minum air, kita tak komo dengan betul, tengah-tengah semayang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, masih dia kunyah lagi, rasa lagi hazelnut, baru makan coklat, ya, Ferrero kan, coklat sedap, masih rasa dia kripsi lagi, tengah-tengah boom, telan, maka batal, walaupun sikit je, walaupun sebesar biji sawi pun, ya. Ataupun baru lepas minum bandung, tak kumur betul-betul, tengah-tengah semayang, air liur ni melekat dengan air bandung yang melekat kat lidah, telan masih rasa, batal, termasuk dalam kategori minum. Ya. Kemudian seterusnya, ketawa. Ya, ada beza ketawa dengan senyum. Senyum ni makruh, tuan-tuan. Apa pasal semayang nak senyum? Bukan benda main-main. Sahabat-sahabat bila innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini sifat orang mukmin. Bila dengar nama Allah, menggeletah hati mereka. Bila dibacakan, dengar bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, bertambah iman mereka. Bukan ketawa, bukan senyum. Tapi ada orang senyum, tak tahu dia ingat apa. Senyum tak batal, makruh saja. Ya. Tapi kalau dia ketawa macam mana? Terkeluar bunyi. Tapi tahan, ya. Maka batallah semayangnya tadi tu. Ya, ini perkara yang berkaitan dengan batal solat. Kita dah sebut bulan lepas. Jadi hari ini saya janji, tuan-tuan, untuk masuk dalam perkara yang berkaitan dengan solat berjemaah, akan saya tunjukkan sekejap lagi cara-cara dia. Baik, pertama sekali, tuan-tuan, solat berjemaah. Ya, kalau kita tengok ciri-ciri solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita kadang-kadang saya tengok ni, kita terlalu banyak spesifikkan benda-benda yang berkaitan dengan sifat solat Rasulullah SAW. Maknanya tangan Nabi ke mana, macam mana i'tidal, sampai kita nak apa, nak goyang jari telunjuk ke tak nak lurus ke tak nak. Ini semua very detail, kita bergaduh pasal benda-benda ni. Ya. Saya tak kata tak penting. Bagus kalau kita tahu macam mana Nabi letak tangan, macam mana macam kita taruh. Baik. Saya tak cakap tak baik, ya. Tapi kita over. Ya, macam sebagai contoh, tuan-tuan, saya bagi contoh, ulama orang alim bagi contoh, kita jalan, kita nampak signboard. Okey, signboard tu penting. Kita nampak signboard ni tak berapa cantik. Jadi apa kita buat? Kita pergi kat signboard tu, kita catkan dia balik, kita gilapkan dia balik, kita terlalu cantikkan. Betul? Sampai kita terlupa yang signboard tu tunjuk ke arah mana sebenarnya. Ya, sama juga macam ini. Kita terlalu sangat benda-benda kecil-kecil kita bergaduh, benda besar kita terlupa. Sedangkan kalau tengok ciri sifat Rasulullah SAW, 3 perkara biasanya ada. Apa dia? Pertama, Rasulullah SAW sering, ya, memang selalu, ya, ada juga hadis Nabi semayang lewat, tapi biasanya menjadi satu perkara biasa bagi Nabi selalu semayang awal waktu. Okay. Kedua, berjemaah. Ya. Ketiga, dalam masjid. Bukan kata semayang kat rumah tak boleh, boleh.
Kita tak cakap tak boleh. Tapi kalau nak cakap pasal sifat solat Nabi SAW, tengok ni 3 dulu. Ini benda start dulu. Lepas tu cuba tengok yang lain-lain pula. Ini 3 benda. Rasulullah SAW, tuan-tuan, dah jadi sunnah Nabi. Nabi bila ada kat dalam kota Madinah, Nabi akan semayang dalam masjid. Every waktu. Daripada subuh sampai ke isyak. Dan Nabi SAW bagi tips. Nabi tak disclose siapa tu munafik. Nabi tak pernah disclose. Yang tahu siapa munafik satu orang je. Siapa? Huzaifah al-Yaman. Tapi Nabi bagi tips siapa ciri-ciri orang munafik macam mana. Pertama sekali, mudzabzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Mereka ni kadang kat sana, kadang kat sini, kadang orang musyrik, kadang orang Islam, macam itu. Dia tak beriman, ya. Tapi Idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik ni bila bangun nak semayang, dia semayang dengan cara yang malas sekali. Dia malas nak semayang. Satu. Kedua, mereka terpaksa layankan semayang berjemaah supaya orang tak boleh suspek dia. Tapi tuan-tuan, ya, Nabi sebut paling berat semayang jemaah bagi orang munafik ialah waktu subuh dengan isyak. Ya, sebab itu Rasulullah SAW sebut, ya, lau ya'lamuna ma fi subhi wal atama la atauhuma walau habwan. Kalau mereka semua tahu apa tu yang ada pada waktu subuh dan isyak, fadilat Allah nak bagi, mereka akan datang walaupun merangkak sekalipun. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Imam Ghazali rahimahullah bagi kita tips dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kata kalau kamu belayar bagi orang musafir, jumpa satu kampung, nak masuk kampung ni tak tahu orang kampung ni baik-baik ke tak. Kadang-kadang salah masuk kampung, ini semua bangsa jadi orang makan orang punya. Mungkin tak tahu, mungkin orang-orang ni suka main sihir, contoh, ya. Jadi Imam Ghazali kata, tengok, cek kampung tu pertama ada tak masjid? Ada masjid? Alhamdulillah, 1/4 lepas. Kalau kedua, kalau ada masjid tapi rumah masjid dah jadi macam rumah Dracula, ya, maka orang kampung tu bukan orang baik-baik. Ini tips dari Imam Ghazali. Kalau kampung tu ada masjid, masjid tu makmur, masya-Allah, ini orang baik-baik masuk, tak ada apa-apa. Boleh tinggal situ, tak ada apa-apa. Ya. Jadi penting akan solat berjemaah. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i kita, ulama-ulama Asy-Syafi'iyah berpendapat bahawa hukum menunaikan solat berjemaah di satu kampung adalah fardu kifayah. Ada ulama kata sunnah muakkad, betul, tak menjadi masalah. Tapi ulama-ulama Syafi'i kata fardu kifayah. Kenapa? Sebab ada sepotong hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengingatkan kita, kalau ada satu kampung tu tidak la tuqamu fi salatul jamaah, tidak didirikan solat jemaah pada kampung tersebut, illa qad istahwaza alaihimus syaitan, kecuali syaitan akan masuk dan conquer dalam kampung tersebut. Kalau dalam kampung tu tak ada solat berjemaah. Rasulullah SAW pernah marah dan gertak untuk apa? Bakar rumah orang yang 40 rumah yang dekat dengan masjid, tak pergi sembahyang kat masjid. Maknanya seriousness tu ada. The seriousness. Serius benda ni, bukan main-main, ya. Jadi kita sama-sama semangat dalam hati, insya-Allah. Kalau tak dapat 5 waktu pun kita mula satu waktu, satu hari, ya. Bukan mesti masjid istighfar lah, kadang masjid lain pun, orang kerja dekat Orchard, Zohor lari pergi masjid istighfar. Ini tak betul lah. Pergi masjid mana-mana pun, yang penting masjid. Itu maksud saya, ya. Okey, kita pergi pada seterusnya dalam masalah ini. Ingat, bila kita nak pergi solat dekat masjid, kita jalan kaki, ada hadis. Setiap langkah, satu langkah Allah ampunkan dosa kita, dan satu langkah Allah angkat darjat kita. Tapi janganlah, kan, faham hadis betul-betul. Jangan tinggal dekat Jurong West, datang masjid istighfar jalan kaki untuk sembahyang subuh, untuk sembahyang zuhur. Ini ya, naik kereta pun ada juga pahala dia. Sama, ini kias saja, ya. Okey, kita pergi terus kepada hukum berkaitan dengan solat berjemaah. Orang perempuan tak wajib. Orang perempuan tak wajib. Orang perempuan sembahyang kat rumah. Tapi kalau mereka nak datang masjid, pasal apa? Orang perempuan sekarang saya kata, kalau diorang tak datang masjid sembahyang pun, diorang sembahyang kat Takashimaya. Diorang tawaf dekat sana. Pasal Singapura ni aman. Jadi daripada pergi sana, baik datang masjid lah. Jadi Nabi pun sebut, la tamna'u ima Allah ilal masjid. Jangan kamu larang orang perempuan datang masjid. Dia, mereka tak dituntut. Kalau tak ada orang sembahyang Jumaat, orang perempuan tak berdosa. Dia tak dituntut. Yang dituntut siapa?
laki-laki. Ya, orang perempuan tak dituntut. Tu maknanya. Tapi kalau nak sembahyang silakan, jangan larang mereka. Itu maksudnya. Okey, baik. Balik kat sini tuan-tuan minta Allah sekalian, dalam hukum solat berjemaah ini, pertama-tama sekali ialah kita nak kena faham hukum niat solat berjemaah. Ya, bagi imam sunat dia niat sebagai imam. Macam tadi sembahyang maghrib, actually imam sunat niat sebagai imam. Kalau dia tak niat sebagai imam, dia niat usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala, dia tak niat imam. Sah tak sembahyang dia? Sah. Sah. Cuma dia tak dapat pahala berjemaah. Follow? Makmum pula, kalau dia nak ikut imam, wajib dia kena niat sebagai makmum. Kalau dia niat usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala, Allahu akbar, lepas tu dia ikut imam. Lepas tu imam lambat, dia pun tunggu. Ada rukun fi'il yang pendek dia panjangkan sebab tunggu imam, dia pergi sembahyang batal. Jangan main, ya. Jadi makmum wajib niat sebagai makmum. Imam sunat niat sebagai imam. Okey. Jelas tak? Imam sunat niat sebagai imam, makmum wajib niat sebagai makmum, kecuali dalam sembahyang Jumaat. Dalam sembahyang Jumaat, dua-dua wajib kena niat sebagai imam dan makmum, sebab sembahyang Jumaat tidak sah tanpa berimam, dan kurang 40 orang tak sah. Itu maksudnya. Ya, tuan-tuan boleh ikut. Baik. Sembahyang berjemaah ni, ya, makmum wajib niat sebagai makmum. Katakan awal sembahyang, ya, makmum tak niat sebagai makmum, Allahu akbar, dia niat biasa. Pertengahan sembahyang, ya, baru dia niat sebagai makmum. Ikut pada pendapat ulama Syafi'i tidak sah. Dia kena niat waktu awal. Tapi kalau dia betul-betul terlupa, okeylah, dia niat pertengahan, sah juga, tetapi tak dapat pahala Jumaat. Ikut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Ya, imam daripada awal tak niat sebagai imam, dah pertengahan baru dia niat sebagai imam. Makruh macam gitu, tapi dia dapat pahala start daripada dia niat sebagai imam. Maknanya kuranglah. Itu maksudnya. Okey, boleh faham? Bolehkah kita ni orang dewasa ikut imam yang belum balik? Contoh soalan banyak orang perempuan tanya, Ustaz, saya kat rumah, suami saya kerja, saya ada anak umur 10 tahun. 10 tahun. Boleh tak saya sembahyang ikut belakang dia? Ya. Dalam bab ni khilaf tuan-tuan, tapi dalam mazhab Syafi'i kita kata harus, boleh, tak ada masalah. Orang dewasa boleh ikut imam yang belum balik. Maknanya 10 tahun, 11 tahun belum balik lah. Belum ada janggut lagi kan. 13 tahun, 14 baru start ada janggut. 15 tahun suara dah pecah. Dulu suara gitu kan, dah pecah. Maknanya dah balik lah tu. Tak payah jumpa budak 15 tahun tanya dah sunat ke belum. Mana confirm lah dia dah balik insya-Allah. Jadi 15 tahun. Tapi kalau umur 10 tahun, 11 tahun, kadang-kadang budak 10 tahun, 11 tahun bacaan dia lagi baik daripada yang umur 50 tahun. Maaf tuan-tuan. Betul. Ada budak ya, 10 tahun hafal Quran. Bacaan sangat baik, masya-Allah, ya. Boleh tak kita ikut? Jawapan dia boleh. Ada hadis pun. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, seorang sahabat mengatakan, saya ni, kaum saya belum masuk Islam ramai, ya, awal-awal Islam. Jadi saya masih kecil lagi, saya mengimamkan solat pada kaum saya. Ya, dan Rasulullah SAW tahu benda tu, Nabi tak larang. Maknanya benda tu harus. Ya. Boleh juga maknanya orang yang dewasa ikut imam yang belum balik, asalkan bacaannya baik. Tetapi tidak sah orang dewasa yang baik bacaan Fatihahnya mengikut imam yang rosak bacaan Fatihahnya. Katakanlah kita datang masjid, ada orang dah sembahyang, kita pun ikut belakang dia, Allahu Akbar, kita ikut, kita nak sebagai makmum. Lepas tu baru kita dengar dia baca Fatihah tonggang terbalik, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Contohnya, ini semua rosak.
Ini semua merosakkan Fatihah, maka tidak sah orang yang baik bacaan Fatihahnya tadi itu mengikut orang yang rosak bacaan Fatihah tadi itu. Ya, tidak boleh. Maka wajiblah dia mufaraqah. Baik, ini saya akan sentuh nanti bila kita masuk dalam bab yang seterusnya. Jadi dalam isu-isu yang berkaitan dengan solat berjemaah, ada 12 perkara yang kita nak sentuh sekarang. 12 isu, 12 perkara yang kita nak sentuh dalam bab yang berkaitan dengan solat berjemaah. Ya. Pertama sekali ialah harus kita ikut imam yang sejajar sembahyangnya. Begini tuan-tuan, ada ramai orang tanya, Ustaz, saya datang masjid, saya nak sembahyang, jemaah sudah habis, ya, tapi saya nampak ada orang sembahyang sunat. Boleh tak saya pergi belakangnya, saya ikut bermakmumkan beliau, sedangkan saya nak sembahyang fardu, dia sembahyang sunat. Faham soalan ni? Ya. Kita masuk nak sembahyang fardu isyak, waktu dah habis. Waktu solat berjemaah dah habis. Ya. Waktu solat berjemaah sudah habis. Jadi kita sembahyang isyak, yang ada kat depan tengah sembahyang sunat. Boleh tak kita ikut dia? Soalannya, ya. Ini ada khilaf ulama, cuma nak bagi tahu dalam mazhab Syafi'i kita, ulama-ulama Syafi'i mengharuskan, maknanya boleh kita sembahyang fardu, dia sembahyang sunat. Okey, dalam mazhab Syafi'i saya katakan, ya, jangan tengok mazhab lain dulu, tengok mazhab Syafi'i dulu, mengharuskan kita ikut imam yang sembahyang sunat, kita sembahyang fardu. Kenapa? Yang penting ialah sembahyang yang sejajar. Sejajar macam mana? Sembahyang sama jenis. Sembahyang sama jenis macam mana, Ustaz? Sama jenis iaitu ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud. Tidak menjadi masalah. Melainkan imam itu sembahyang jenazah, jenazah ghaib contohnya lah, ataupun jenazah hadir, ya. Apa bezanya? Jenazah hadir mayat di depan mata, jenazah ghaib mayat tak ada depan mata, luar negeri. Okey, jadi bila orang sembahyang jenazah ghaib ke hadir ke sama, dia sembahyang 4 kali takbir, tak ada rukuk, tak ada i'tidal, tak ada sujud. Kita pula nak sembahyang fardu ikut dia, tak boleh. Pasal apa? Tak sama jenis. Ataupun imam sembahyang gerhana bulan atau gerhana matahari, tak kira lah, ya. Imam sembahyang gerhana, kita pun masuk Allahu Akbar. Sembahyang gerhana ni biasanya tuan-tuan, ya, 2 kali Fatihah, 2 kali surah, 2 kali rukuk, 2 kali i'tidal, 2 kali sujud, 1 rakaat. Okey, dia dah baca Fatihah, dah baca surah Baqarah, rukuk, i'tidal, Fatihah lagi, surah lagi, rukuk, i'tidal, baru sujud. Nampak? Ya. Jadi kita pula nak sembahyang fardu macam mana? Dua kali Fatihah, 2 kali rukuk, tak boleh lah. Jadi tak boleh ikut. Ya. Tapi kalau sembahyang sama jenis, walaupun dia sembahyang sunat, walaupun kita nak sembahyang apa? Nak sembahyang adaan, dia nak sembahyang qadaan, tak ada masalah selagi mana ia adalah sembahyang yang sama jenis. Follow tuan-tuan? Ya, jadi ini menjawab soalan orang yang tanya, boleh tak saya ikut? Kadang-kadang ada pendapat kata tak boleh. Tak boleh tak awak ikut orang sembahyang sunat, awak nak sembahyang fardu. Yes, ini ada pendapat daripada pendapat yang lain daripada mazhab Syafi'i. Just bear in mind, jangan salahkan, ya. Kita bukan nak menyalahkan siapa-siapa, kita nak belajar. Ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i kita muktamad kata boleh, tak ada isu. Follow tuan-tuan, okey. Boleh kita pergi nombor 2. Ada 12 perkara, pelan-pelan kita sentuh one by one. Kedua ialah makmum mesti mengiringi kelakuan perbuatan imam. Mesti ingat tuan-tuan, bila dalam perkataan makmum mengiringi perbuatan imam, bukan makmum mengikut perbuatan imam, ada beza. Okey, kalau makmum ikut perbuatan imam, maknanya maksudnya begini. Maybe imam rukuk, makmum rukuk. Okey, itu boleh kata ikut. Tapi maybe imam rukuk, imam i'tidal, makmum masih diri. Imam sujud, makmum masih diri. Imam duduk antara sujud, makmum masih diri. Lepas tu baru makmum kejar. Faham? Apa imam buat, dia buat. Itu mana mengikut. Tapi kalau mengiringi, maknanya lepas imam buat, makmum buat. Faham? Ya? Jadi makmum mengiringi perbuatan imam. Bukan mendahului,
bukan terlampau lambat, bukan. Itu bukan maksud mengiringi. Jelas tak? Kadang-kadang, kadang-kadang imam cepat, makmum lambat. Ya, imam pula baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Satu Fatihah, satu nafas. Dia boleh. Dan tak salah dia baca, betul boleh baca kan, tak ada isu. Makmum pula gagap. Bis, tak habis. Lambat sangat. Okey, baik. Jadi saya pergi berada ada 3 perkara kat sini. Pertama, makmum lebih daripada imam. Kedua, makmum lambat daripada imam. Ketiga ialah salah satu masalah, imam terlalu cepat, makmum lambat. Atau imam lambat, makmum cepat dan sebagainya. Ya, okey. Dalam isu ini tidak boleh makmum mendahului daripada imam lebih daripada 2 rukun. Kalau masuk rukun yang ketiga, batal. Saya tunjukkan sekarang. Satu orang bangun. Okay. Ini katakan depan pusing belakang. Satu orang lagi boleh? Satu orang lagi. Boleh Aji pusing belakang ni. Okey, sekejap. Okey tuan-tuan tengok. Okay, bukan TV sini. Pusing depan. Okey. Ini sekarang makmum, yang ini imam. Jelas tak? Makmum baca macam biasa. Okey, maaf, imam baca macam biasa. Makmum pula nak cepat. Ya. Jadi imam baca Fatihah dan imam baca surah Baqarah. Ya, dia dah khusyuk baca surah Baqarah tak habis-habis ni. Dia dah zuk. Makmum rukuk. Makmum dah mendahului imam, betul? Rukuk 1 rukun. Faham? Bangun, sami Allah. I'tidal 2 rukun. Betul? Cuba sujud. Masuk sujud saja sudah 3 rukun. Maka batallah sembahyang makmum. Sebab dia mendahului imam lebih daripada 2 rukun perbuatan. Walaupun panjang pendek tak kira. Ingat rukun yang panjang ialah rukuk. Ya, bangun. Tak boleh. Ya. Terima kasih. Sorry, saya lupa. Okey, rukuk ialah rukun yang panjang, sujud juga rukun yang panjang. I'tidal rukun yang pendek. Dalam masalah ini tidak ada masalah, tapi bila makmum lebih daripada 2 rukun, tak kira panjang pendek. Rukuk 1, i'tidal 2, makmum sujud, maka automatically batallah sembahyang makmum. Imam, ini bestnya jadi imam tak ada apa-apa kan. Saya awak buat salah, awak salah, saya tak ada apa-apa. Imam bagusnya gitu. That's why jadi imam jangan jadi makmum. Okey, faham Okey, macam mana pula kalau makmum lambat daripada imam? Sekarang tak ada apa-apa, imam sederhana, makmum pun sederhana. Faham tak? Tapi maybe makmum ni hayal sikit. Dia baru main saham tadi, tak tahu saham untung tak tahu. So, macam mana katakan, jadi imam rukuk, makmum masih macam biasa. Imam sami Allah dah 2. Cuba sujud. Makmum masih lagi tengah fikir dia punya saham macam mana, maka batallah makmum punya salat. Sebab tidak ada masalah kat sini. Boleh faham ni? Okey, baik. Terima kasih. Sebenarnya saya nak pakai lagi. Sekejap Sekejap. Boleh faham ni Okey, jadi ini bila berlaku imam dengan makmum tak ada isu. Faham? Yang ketiga sekarang, imam pula cepat sangat, makmum pula lambat. Ada keuzuran. Maknanya makmum ni mungkin dia sakit ke, ataupun dia memang gagap ke, memang dia ada uzur. Makmum ada uzur. Macam yang tadi tak ada apa-apa, dua-dua biasa. Tapi dekat sini sekarang makmum ada keuzuran. Makmum dia macam baca dia lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang macam itu kan? Jangan kita ketawa kan? Kadang orang datang masjid, dia dapat main sebelah kita. Alamak, mamak ni kat sini pula dia cakap. Dia punya kita betul lupa. Tapi itu bersin. Kita berlupa semua. Jadi ada orang macam itu, dia lambat. Maka dalam fatwa ulama-ulama kita membahaskan, ijtihad ulama kita mengatakan, okey, sampai 3 rukun perbuatan yang panjang. Maknanya, cuba imam baca macam biasa,
makmum ada keuzuran, ya, maka imam pun rukuk. Allahu Akbar, imam rukuk, makmum baru alhamdu, makmum imam pun dah rukuk. Imam i'tidal, sami Allahu alhamidah. Dah dapat macam ini sampai 3 rukun perbuatan. Faham? Yang panjang, bukan pendek. Jadi bila makmum rukuk, kira rukun perbuatan panjang 1. Faham? I'tidal tak pakai sebab rukun pendek. Cuba sujud. Sujud rukun perbuatan yang panjang nombor 2. Duduk antara sujud. Ini rukun pendek, tak kira. Faham? Sujud lagi. Rukun perbuatan panjang yang ketiga. Faham? Kalau dah sampai sujud macam ni, makmum mesti ke atas, dia baru nak kejar, tak payah. Kalau dia tetap juga, okay, imam bangun. Okay, bangun. Makmum baru nak rukuk, batal sembahyang dia. Jadi apa yang nak selamatkan sembahyang dia? Kalau nak selamatkan sembahyang dia, dia terus ikut, dia diam aja, dia ikut imam pada rakaat yang kedua. Maknanya bila imam dah habis sembahyang, bagi salam, dia bangun ganti lagi satu. Baru selamat sembahyang dia. Kalau tidak, tak selamat. Maka kalau tidak, batal sembahyang dia tadi tu. Boleh follow? Ke banyak sangat ni? Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, saya tak mau pergi jauh-jauh dulu. Ya, saya buka soalan kalau ada daripada para jemaah. Silakan kalau ada soalan. Kita ada mic kat sini. Muslimah kalau nak hantar soalan pun boleh. Boleh kasih nombor 98331843. 98331843. Buka sampai 8.30 aja. Pukul 10 tak pergi call lagi Okey. 98331843. Ada soalan? Silakan. Baik, saya akan sentuh bab ni solat berjemaah ni tuan-tuan. Bukan hanya ni saja, banyak lagi. Okey, antaranya isu bila saf terputus. Macam sekarang kita sembahyang kat dalam masjid, dekat luar tu kita tutup pintu-pintu, kita lock, ataupun jemaah yang sembahyang sampai dekat luar. Bila sembahyang Jumaat, nampak tak? Istighfar sampai kat luar. Saya tak pernah nampak lah. Tapi orang cakap dengan saya dengar aje. Ya. Macam mana kalau sembahyang hari raya sampai ke belakang? Apa yang namanya saf putus? Ya, apa yang namanya saf putus? Berapa jauh jaraknya? Ada yang imam dalam masjid, makmum dalam masjid, ada makmum yang luar masjid. Ini sebab kita bahaskan satu persatu supaya kita betul-betul faham, insya-Allah, ya. Di Masjid Istighfar ni kadang kita tak boleh nak kontrol lagi, ya. Orang sembahyang tengah jalan. Kadang-kadang bila sembahyang tengah jalan terpaksa tutup satu jalan. Pasal apa? Pernah berlaku jemaah sembahyang fardu Jumaat tutup jalan, nak jadikan hal dekat sebelah ni ada orang tua-tua. Ya, emergency sakit, nak bawa pergi hospital. Ya. Saya rasa dia meninggal dalam ambulans, saya rasa. Tak boleh keluar. Pasal apa? Jemaah ramai, tutup. Itu masalahnya. Jadi kita kena buka satu lane. Masalahnya yang lane dengan satu dengan lane yang sebelah bila ada terpisah tu, putus tak saf. Ini sebenarnya kita bahaskan nanti, insya-Allah. Ya, baik. Di sini tuan-tuan ada satu soalan. Tadi dihantar saya tak sempat tahu. Okey, soalan ni gini Assalamualaikum, soalan saya solat tepi tembok kanan. Tembok kanan, kanan sini Okey, lepas tu ada orang tepuk bahu saya nak bergerak. Nak masbuk. Saya ingat nak mabuk. Nak masbuk. Saya bergerak ke kiri untuk beri ruang dia diri sebelah saya, betulkah perbuatan saya? Jadi maknanya sekarang dia masuk, dia semangat tembok sebelah kanan, paling ujung. Lepas tu ada orang datang tepuk dia, nak ikut dia berjemaah. Dia nak belok, nak kan lagi dari tembok. Betul tak? Jadi apa dia buat? Dia ke kiri sikit supaya jemaah tu boleh pergi ke kanan. Tak salah, sah insya-Allah. Ya, tak sampai merosakkan sembahyang dia. Cuma saya nak bagi tahu pertama sekali tuan-tuan, soalan pertama kat sini, bila kita nak masbuk, nak ikut imam, mestikah kita tepuk orang? Kadang tepuk pelan tak boleh, tepuk kuat terperanjat juga, tersasul. Dia tangan besar itu. Dia datang demak terperanjat juga. Soalan saya, mesti ke kalau katakan kita masuk tak tepuk orang, terus kita niat sebagai makmum, adakah tak sah sebagai makmum kita? Ya. Sebenarnya tak disyaratkan. Bukan mesti nak masuk kena tepuk, tidak. Ya, kalau tepuklah, saya nak ingatkan. Katakan saya masuk, ada imam depan, saya masuk usolli fardal
maghribi thalatha raka'atin ma'muman lillah ta'ala. Allahu akbar. Ya, saya niat sebagai makmum, dia kat depan, saya tak tepuk dia pun. Saya tu niat makmum. Daripada awal sembahyang saya. Adakah bermakna saya tak dapat pahala Jumaat? Jawapannya tidak. Tetap dapat insya-Allah. Okey, makna tepuk bukan satu syarat untuk nak sahkan kita punya solat berjemaah. Mesti faham tu. Faham Okey, kalau kita tak tepuk pun tapi kita dah niat sebagai makmum, insya-Allah dapat pahala berjemaah. Jadi dalam bab yang ke situ, tak payah tepuk pun tak apa. Ya. Hatta diikut belakang. Sebenarnya sunnah Islam ni sunat macam itu, yang imam depan, yang makmum seorang kat sebelah kanan, sunat. Tapi kalau ada tembok macam itu, dia kat belakang, di belakang imam pun tak ada apa-apa. Dia tak tepuk pun tapi dia niat sebagai makmum, insya-Allah sah dan dapat pahala berjemaah. Follow tuan-tuan. Ya, okey, ada soalan cepat saya nak buka, silakan. Tak, okey. Bila kita niat sebagai masbuk, ya. Sebab itu awal-awal kita kata syarat sembahyang berjemaah ialah imam tidak wajib mesti berniat sebagai imam. Sunat. Bermakna kalau ada orang saya tengah sembahyang, ya saya sembahyang macam biasa, kata khusyuk sampai ke tahap luar biasa khusyuk saya ni. Katakan ada orang belakang dia tepuk saya tak perasan. Ataupun dia tak tepuk, dia terus sembahyang belakang saya sebagai makmum. Saya tak nak sebagai imam. Tetap dapat pahala berjemaah untuk dia. Sedekah untuk dia. Ya, jadi bukan mesti, tidak. Kalau macam orang tepuk saya baru nak niat sebagai imam. Boleh niat sebagai imam pertengahan, maka pahala dapat dari situ, start bila tu. Tapi kalau tak niat pun tetap sah. Berbeza dengan solat Jumaat. Solat Jumaat wajib kena niat sebagai imam bagi imam, dan makmum wajib niat sebagai makmum. Itulah saya menjawab soalan tadi. Okey, ada soalan lagi? Silakan. Ada, silakan. Cuba ulang balik soalan, saya tak, I cannot catch. Okey. Maksud saya begini, masbuk nak mengikut imam, tetapi dia tidak tepuk imam. Tak tepuk imam, tak tepuk. Tidak tepuk imam, dan dia nak berimam. Dia makmum tapi. Jadi bagaimana imam kalau tak sedar yang mereka ni datang nak bermakmum. Ini yang tadi saya sebut Haji Abdullah. Jadi dengan itu, kalau misalnya dengan tepuk tu, dia berisyarat yang bahawasanya ada orang di belakang dan nak mengikut imam. Ya, okey. Terima kasih. Itu yang tadi saya kata dengan Haji Abdullah tadi. Soalan Haji tadi, macam mana kalau kita sembahyang makmum, ya, kita tak tepuk imam, jadi imam tak tahu yang kita ikut dia. Betul itu soalannya. Jadi imam tak tahu yang kita ikut dia. Ya. Jawapannya tuan-tuan, balik pada asal tadi, tidak wajib imam niat sebagai imam. Maknanya kalau kita tak tepuk pun, dia tak tahu pun, tapi kita niat sebagai makmum, sah, dapat pahala Jumaat, sedekah bagi kita, ya. Tapi bukan mesti, kalau ada orang tepuk untuk bagi tahu, tapi bukan, kadang-kadang yang saya nak sebut sini, ada orang sangkakan mesti tepuk baru sah. Tidak, dia bukan macam itu. Ya. Terima kasih menjawab soalan Tuan Haji tadi. Baik, ada soalan lagi? Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada mendengar sebuah ceramah yang mengatakan kalau orang masbuk masuk, dia tepuk orang yang sedang sembahyang untuk menjadi makmum, dia dikira berdosa mengganggu orang solat. Tepuknya, ya, dalam ceramah itu mengatakan tepuk hanya untuk orang ketiga, tepuk pada orang kedua supaya membetulkan saf, ya. Sebab orang tu harus ke belakang. Benarkah? Okey. Dia gini, satu segi saya setuju. Saya ulang soalannya, maknanya bila kita sebagai makmum, kita masuk, kita tepuk imam untuk ikut imam. Ada pendapat yang Haji dengar dalam ceramah, ada orang kata, ada ustaz kata berdosa sebab mengganggu imam tersebut. Okey, saya lihat begini tuan-tuan, ada benda-benda yang mereka tak niat untuk nak mengganggu. Ya, saya tak lihat itu sebagai dosa lah. Cuma saya nak lihat kat situ, benda tu tak perlu. Ya, tak perlu. Kadang-kadang dia boleh mengganggu, kadang-kadang. Jadi yang kita perlu tepuk ni sebenarnya orang yang kedua. Maknanya bila katakan imam dengan makmum sembahyang, ya, sebagai contoh, boleh ada orang lagi sekejap, supaya dia lebih jelas lagi, boleh? Okay. Sekarang, okey. Baik, sekarang Haji sembahyang 2 orang, betul tak?
Ini imam, ini makmum. Ini susunan dia sunat begini. Betul? Haji Nur sekejap boleh? Haji Nur masuk, orang yang ketiga, betul tak? Jadi Haji tepuk. Tepuk supaya apa? Dia ke belakang. Betul tak? Tapi maksudnya sekarang kat sini, okay, terima kasih Haji. Sekarang katakan Haji baru masuk. Katakan Haji Rafi baru masuk, imam dia sembahyang seorang. Haji Rafi baru masuk. Katakan Haji Rafi masuk sini, terus Haji takbir. Allahu Akbar. Niat sebagai makmum, tapi tak tepuk dia pun. Adakah dia tak dapat pahala Jumaat? Itu soalan saya. Jawapannya tidak. Dia dapat pahala Jumaat. Dan mesti ke tepuk? Tak mesti tepuk. Ada pula pendapat tadi yang Haji sebutkan, kalau tepuk, dia terperanjat, mengganggu, dia boleh berdosa. Tapi saya tak mau go to that extent. Ya, cuma saya lihat benda ni ya tak perlulah. Untuk berdosa ni dia tak niat untuk nak ganggu orang sembahyang. Mungkin dia pun ingat benda tu dah biasa orang buat. Dan dia pun tak niat nak ganggu orang sembahyang. Jadi don't go to that extent lah. Ya. Sebab kalau kita kata berdosa, takut orang takut nak sembahyang berjemaah nanti. Salah buat berdosa. Jadi tak apalah. Just tak payah tepuk pun tak apa. Maknanya itu adalah bila dia niat makmum sudah cukup sebenarnya. Baik, ada soalan tadi? Ya. Kalau kita macam kita masuk tengok orang tu sembahyang seorang, habis kita masuk, kita ingat dia sembahyang fardu. Sekali bila kita ikut, rupanya dia sembahyang sunat. Okey, terima kasih. Ini yang tadi saya cakap awal-awal kuliah saya, bahawa dalam mazhab Syafi'i kita ni, fatwa ulama-ulama Syafi'i kita, ijtihad mereka mengharuskan kita berimamkan imam yang sembahyang, kalau kita sembahyang fardu, dia sembahyang sunat, tetap sah kita ikut. Ataupun saya sembahyang adaan, dia sembahyang qadaan. Katakan saya masuk waktu subuh, pukul 6 suku, orang Nabi sembahyang. Ataupun saya masuk waktu zuhur, pukul 2 katakan, saya masuk. Ada orang tengah sembahyang, saya pun masuk, Allahu Akbar, saya niat makmum dengan dia. Rupanya dia sembahyang fardu subuh qada. Pasal Pak Haji ni semalam tengok Champions League, subuh dia terlajak. Dia pergi imam sembahyang zuhur, dia tadi qada dia punya sembahyang subuh tadi. Jadi yang kita ni masuk, kita niat adaan, dia sembahyang qadaan. Dalam masalah tersebut, dalam fatwa ulama Syafi'i kita, sah tak ada masalah. Yang tak bolehnya apa? Yang tak boleh kita tak sembahyang sama jenis. Satu sembahyang fardu 5 waktu, yang imam sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah tak ada rukuk, tak ada i'tidal, tak ada sujud, so tak boleh lah. Ataupun imam sembahyang gerhana, ya, kita sembahyang isyak katakan, tak boleh lah. Pasal apa? Tak sama jenis. Selain tu tak ada apa-apa. Ya? Jadi kalau dia sembahyang sunat, kita sembahyang fardu, tak ada isu. Ustaz, lagi satu soalan. Kalau kita ikut ada orang ikut kat belakang lah sebagai makmum. Tadi Ustaz cakap kita boleh tepuk makmum untuk ikut. Tepuk biar agak lah, jangan tepuk. Kalau saya boleh tunjuk. Boleh. Silakan. Kalau kita tepuk secondnya orang, kalau dia ke belakang lebih pada 3 kali, batal tak sembahyang dia. Okey, terima kasih. Dia balik pada asas pergerakan satu, tak boleh 3 kali berturut-turut. Kalau sekali, okey. 2 kali okey, jangan dia depan atau belakang. 1, 2, 3, ni boleh batal. Okey, ataupun daripada situ dia lompat pergi belakang. Itu pun boleh batal. Jadi pelan-pelan lah, tolak satu lah. Ada tolak belakang lagi kan. Yang makmum ketiga pun sabarlah, orang tu ke belakang. Jangan tak sabar main tarik aja gitu kan. Jadi maknanya itu kena jaga. Itu boleh merosakkan sembahyang. Ya, berhasil menjawab soalan tadi. Okey. Last, okey. Tadi Ustaz bilang kalau macam orang sembahyang zuhur dia ikut orang kadak subuh, tapi kalau dia baca doa kunut, kita cuma diam diri je diam aja. Okey, very good question. Yang satu pun, kalau Datuk sembahyang subuh qada, janganlah baca doa kunut. Kan? Malu kan orang tahu kan, betul tak? Dia diam je lah, jangan bila orang kita baca doa kunut kan. Pasal orang tak tahu. Orang tanya buat apa? Adalah. Sembahyang apa tadi? Adalah. Sembahyang apa lagi? Jangan kepo lah. Okey, jadi tak payah bilang orang. Jadi dia baca doa kunut, Allahumma kan. Kita cakap okey lah.
Jadi that's why bila kita niat sebagai makmum, kita dah ikatkan niat kita dengan imam tadi tu, maka kita boleh tunggu dia, tak ada apa-apa. Kalau kita tak niatkan, kita tak muqayyadkan, kita tak ikatkan niat kita dengan dia sebagai makmum, dia berdiri lama, kita pun berdiri, lebih apa yang patut, boleh batal sembahyang kita. Itu manfaat daripada kita ikatkan niat sebagai makmum. Okey? Baik tuan-tuan, saya suka nak teruskan, tapi kita ada program lagi lepas solat Isyak. Ada Syarul Ustaz Madari pun ada. Kita tunggu sini sampai kita nak masuk waktu Isyak, lagi kita jumpa lagi insya-Allah. Bulan depan tuan-tuan, saya nak elan sikit sebelum tu, minta maaf 1 minit je. Ikut jadual bulan depan, minggu kedua adalah musim cuti sekolah. Betul tak? Banyak orang yang akan keluar. Orang Singapura alhamdulillah banyak duit, cuti sekolah mesti keluar. Ya. Jadi ramai yang nak ikut, takut tak ada. Saya tanya saranan, ramai tak? Kalau setuju kita buat minggu ketiga, bulan depan saja. Setuju tak? Setuju tak setuju? Siapa tak setuju angkat tangan? Minggu pertama, minggu ketiga lah. Dah habis, kita dah jalan, dah happy. Minggu ketiga. Boleh tak minggu ketiga? Boleh Okey, nanti kita akan elankan lagi insya-Allah. Ustaz, saya minta. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sekarang saya masuk masjid, saya nak sembahyang fardu. Tiba-tiba saya tengok ada seorang di tengah sembahyang lah. Jadi saya belum takutkan, belum takbir lagi Saya tepuk bahu dia, bahu kanan dia. Kemudian dia pun duakan tangan. Maknanya itu tak boleh. Tak boleh ikut dia. Boleh tak? Okey. Dia gini, kalau kita tengah sembahyang, kita tak nak orang ikut. Katakan kita sembahyang tasbih. Ya. Kalau saya tengah sembahyang tasbih, orang ikut, saya tak kisah. Saya kesiankan dia, lama kena tunggu. Jadi bila dia tepuk, yang kalau kita tak nak ikut, kita luruskan tangan. Okey? Untuk menunjukkan dia jangan ikut. Kalau dia tepuk lagi sekalipun, biarkan ada. Nasib dia nak sembahyang lama. Ya? Tapi yang penting jangan angkat tangan gini pula, nanti kena yellow card. Okey. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.